Dia tengok kepada benda yang dia ingin syahwah sehingga keluar mandi dengan tidak bersentuh kemaluan dia, dengan tidak jimukkan, dengan tidak berlaku jimuk. Maka ketika tu wajib dia mandi saja, kat badan dia ada hadas besar saja, tidak ada hadas kecil. Maka diniat wuduk sunat mandi jua. Bukan niat mengangkat hadas sebab hadas kecil dia tidak ada. Contoh masalah tapi ni jarang-jarang nak berlaku lah. Biasanya kalau orang tu berjunub tu dengan serta batal wuduk. Maka sekiranya ada hadas besar, sekiranya kalau ada hadas besar saja, tidak ada hadas kecil, maka cara dia niat wuduknya, wuduk tu sunat ambil semata. Dia tu ada hadas kecil ke tidak ada hadas kecil tu pasal wuduk. Pada wuduk itu disunatkan ambil wuduk semata. Sama saja dia tu berhadas kecil juga ke ataunya tidak. Maka ulang balik. Sekiranya kalau ada kedua-dua hadas, maka sunat mengambil wuduk. Maka cara nak niat wuduknya saja aku mengangkat hadas kecil, artinya saja aku mengambil wuduk dan sebagainya. Tapi sekiranya kalau dia ni ada hadas besar saja, tidak ada hadas kecil, maka sunat juga mengambil wuduk. Sebab wuduk ni sunat bagi mandi. Maka cara dia niatnya, saja aku mengambil wuduk kerana mandi. Saja aku mengambil wuduk sunat mandi. Dia niat begitu. Saja aku mengambil wuduk sunat mandi. Niat begitu juga. Tak payah niat. Saja aku mengangkat hadas kecil, saja aku mengambil fardu wuduk ke, itu tak payah niat begitu. Sebab hadas kecil tidak ada kat dia. Maka dia niatnya, saja aku mengambil wuduk sunat mandi. Maka masalah katanya kat badan dia tiada hadas kecil, maka cara niatnya ialah niat mengambil wuduk sunat mandi. Maka adalah niatnya sunat jua. Niat kata wuduk sunat mandi itu sunat jua. Tidak wajib. Sunat. Kerana memadai niat mandi. Tak jadi sunat tak wajib tu kerana memadai cukup dengan niat mandi. Saja aku mengangkat hadas besar pun tak apa dah. Masuk dalam tu dah. Kerana memadai niat mandi daripada wuduk. Wuduk yang sunat mandi dengan sebab dia tu tidak berhadas kecil. Itulah jadi kesimpulannya wuduk ni apabila kita nak mandi janabah, mandi wajib, mandi daripada haid, maka wuduk adalah, mengambil wuduk tu adalah sunat bagi mandi. Sunat bagi mandi. Maka cara nak niat tu tilik kepada dia tu berhadas kecil ke tidak. Maka sekiranya kalau dia tu berhadas kecil juga, maka niat macam niat wuduk biasa. Wuduk kita nak solat lah. Tapi sekiranya kalau dia tu wajib mandi, tidak berhadas kecil, maka niat saja aku mengambil wuduk sunat mandi. Lepas tu kalau basuh muka, basuh tangan dengan tak ada niat pun hasil sunat. Sunat wuduk. Dengan sebab masuk di bawah niat mandi dah. Begitu. Dan demikian lagi berkomur-komur dan memasuk air ke hidung pada wuduknya sunat padanya. Pula jika ditinggalkan sunat diperdapati akan keduanya jikalau kemudian daripada wuduk sekalipun. Maka apabila selesai wuduk, masalah naik pula. Dan demikian lagi
Ni setengah daripada sunat-sunat yang disunatkan kita kerjakan pada masa kita nak mandi. Dan demikian lagi berkumur. Berkumur-kumur itu sunat bagi mandi juga. Sebagaimana sunat bagi wudu, sunat juga bagi mandi, berkumur. Dan memasuk air ke hidung, istinsyak. Memasuk air ke hidung pun sunat bagi mandi juga. Kedua-dua itu, pada wuduk sunat, pada wuduknya sunat padanya pada mandi. Maknanya berkumur dan memasuk air ke hidung ni disunat pada ketika mengambil wuduk, disunat pada ketika mandi. Jadi maknanya bukan katanya berkumur masuk ke hidung tu sunat bagi wuduk saja, bukan. Sunat bagi wuduk dah sunat bagi mandi. Jadi apabila kita mandi itu, macam kita nak ambil wuduk nak solat, disunatkan kita berkumur, disunatkan kita masuk air ke hidung. Sama. Jika ditinggal sunat, diperdapatikan keduanya jikalau kemudian daripada wuduk sekalipun. Kemudian daripada wuduknya sekalipun. Sekiranya apa dia tadi berkumur dan memasuk air ke hidung, berkumur dan memasuk air ke hidung tu yang jadi sunat bagi mandi itu, sekiranya kalau ditinggal belum pada nak mandi, maka disunat didapati kita kerjakan pada tengah-tengah mandi pun hasil sunat juga. Sebab masalah mandi ini dia tidak ada tertib. Masalah mandi tidak ada tertib, tak sama dengan wuduk. Berkumur memasuk air ke hidung, berkumur memasuk air ke hidung pada ketika wuduk tu dia ada tertib. Sebab tu berkumur mesti belum pada basuh muka. Masuk air ke hidung pun mesti belum pada basuh muka. Kalau tidak, tak jadi sunat bagi wuduk. Hanya jadi suci saja. Sebab wuduk tu ada tertib, adapun pada ketika mandi tidak ada tertib, maka sunat dia pun tak ada tertib juga. Sebab tu, tapi yang naknya kita berkumur memasak air ke hidung tu belum mandilah. Belum pada nak niat mandilah. Belum pada nak tuang air kat badan, belum pada nak niat mandilah. Tetapi sekiranya kalau tertinggal dengan sengaja atau dengan terlupa, maka disunat lagi kita buat pada masa kita sedang memandikan. Walaupun kita dah mulai niat mandi sekalipun, dengan tilik kepada masalah mandi tidak ada tertib. Maka kita mandi, ingat tak berkumur, tak masuk air ke hidung. Maka berkumur masuk air ke hidung. Walaupun di tengah-tengah mandi sekalipun, sebab tidak ada tertib. Maka apabila selesai wuduk, jadi ikut tertib dianya, ikut tertib dia sebelah sana, muka surat 42, dia katanya demikian lagi sunat menghilangkan yang cemar-cemar yang dan najis dulu daripada mandi. Itu tertib dia. Kemudian demikian lagi muka 42 Allah ke bawah, sunat mengambil wuduk. Selepas pada mengambil wuduk, maka sunat menyungguh-nyungguhkan menyampaikan air pada segala perlipatan badannya. Jadi cara kita nak mandinya, pertama kali
kita menghilangkan benda-benda yang cemar, benda-benda yang kotor, najis-najis yang ada kat badan kita. Buang dulu. Basuh dulu di situ. Selepas pada basuh di situ, sehingga katanya kalau nak qada hajat, basuh qada hajat dulu. Sekiranya kalau ada najis kat kemaluan, maka basuhkan najis. Basuhkan najis itu. Kemudian kita ambil wuduk. Selepas pada ambil wuduk, maka kita ambil wuduk tu, maka sunat berkumur jugalah. Kita ambil wuduk, maka nak ambil wuduk tu kita berkumur jugalah. Sunat kita berkumur, sunat kita masuk air ke hidung, macam wuduk biasalah. Selepas tu kita tak mandi lagi ni, tak mandi lagi. Selepas pada mengambil wuduk, maka dia katanya, maka apabila selesai wuduk, maka sunat ia menyungguh-nyungguhkan, menyampaikan air pada segala lipatan badan. Ini perbuatan yang kita buat belum pada, selepas pada mengambil wuduk, belum pada nak niat mandi lagi. Selepas pada kita mengambil wuduk, sunat ia seorang yang nak mandi itu menyungguh-nyungguh, bersungguh-sungguh akan menyampaikan air pada pada segala perlipatan badan. Seperti perutnya, yang sekiranya kalau ada berlipat kat pusat dan dua telinga, dan pohon kedua mata, dan ekornya, ekor kedua mata. Pohon tu apa dia? Humbi. Humbi kedua mata. Humbi kedua mata ni yang dekat dengan hidung. Sini pohon. Sini pohon. Mana humbi? Yang dekat dengan hidung tu, itu apa dia? Maksud katanya pohon kedua mata, mana humbi mata. Dan ekornya ni di sini. Di sini. Ekor tu di sebelah ni, sebelah luar. Yang pohon tu sebelah dalam dekat dengan hidung. Lepas tu ekornya sebelah tepi, sebelah luar. Dan di depan hidungnya dan hadapan hidung ni sini. Ni sini. Ni. Dia kalau biasanya kalau kita tuang takutnya bimanya sini tak sampai air. Sini. Itu tu mana kata dan hadapan hidung. Jadi selepas pada kita mengambil wuduk, tapi belum pada mengambil wuduk, kat kemaluan tu kita dah sampaikan air. Kita dah menyampaikan air, selepas pada tu kita mengambil wuduk. Selepas pada mengambil wuduk, kita mengamatikan segala tempat yang berlipat-lipat pada badan sekiranya susah nak sampai kat situ. Seperti kalau orang yang tubuh besar sikit, maka perut dia tu berlipat-lipat. Tanya orang biasanya pusat. Maka kita sampaikan air dulu. Sampai air kat perut yang tepat yang ada berlipat-lipat kat ketiak kemasalan. Kita sampaikan air. Itu jangan niat mandi lagi. Itu tak niat mandi lagi. Kita sampaikan air walaupun tak mengalir, janji jadi basah pun dah cukup. Bagi dia jadi basah dulu. Sekejap lagi apabila kita mandi, kalau kita tak gosok pun air dah sampai sebab dia dah basah. Nanti mandi kena sampai air balik. Sebab ni kita buat belum pada nak niat mandi. Cumanya nak jadikan basah dulu. Apabila dah basah, jadi nanti kita tuang air, senanglah air nak sampai ke situ. Sebab kalau keringnya, boleh jadi air tak nak sampai. Begitu. Maka kat sebelah belakang telinga dia katanya mana? Seperti perutnya,
dan 2 telinga. Ni sebelah dalam ni. Sebelah dalam telinga ni tempat-tempat yang jadi lindung-lindung. Sebelah belakang kita ambil air, kita basahkan ke semua. Dah. Dan pohon mata kita basahkan, kita buat gitu. Kita basahkan tangan kita, kita buat gitu. Kita buat gitu. Kemudian di ekornya kita buat gitulah. Basahkan tangan, kita buat begitu. Lagi apabila kita tuang tu, apabila sini dah basah, senang sampai air. Sebab kalau tak amati, sini pun susah juga nak sampai air ni. Sebab dia ada terlindung. Dan di depan hidung pun demikian juga. Sunat kita basahkan dulu, sampaikan air dulu, belum pada kita nak mandi. Dan menyelati pohon, yakni humbi, rambut, kepala dan bulu muka. Bulu yang ada kat muka dan segala bulu pada badan. Mana-mana bulu yang ada kat badan disunatkan kita menyelat dulu. Lepas tu cara nak menyelat tu dengan dibasuh tangannya, dengan dibasuhkan tangannya, kemudian dimasuk daripada pohon rambut. Jadi caranya, cara menyelat, ni taswir. Cara menyelat, taswir bagi rupa menyelatnya, dia katanya dibasuhkan tangan. Dibasuh, cerminnya katanya dibasah. Dibasuh artinya dibasah, maksudnya dibasah saja. Biarlah dia cakap dibasuh, tapi maksudnya dibasahkan tangannya. Kemudian dimasukkan daripada pohon, ini humbi rambut. Nah, kita buat beginilah. Kita basahkan tangan kita, kita buat naik ke belakang naik balik. Kalau janggut pun begitu. Kita buat begitu supaya air itu dah sampai ke humbi-humbinya, kat kulit kepala. Ini belum pada mandilah. Tu menyelat, tu maksud katanya, dan menyelat ini sunat menyelati pohon rambut, yang humbi rambut tunjang dia, yang ada kat kulit. Rambut kepala dan bulu muka dan segala bulu pada badan. Pada seluruh badan, kalau ada bulu yang susah nak sampai air, maka sunat kita menyelat kesemuanya. Cara nak menyelat tu begitulah. Kita basahkan tangan kita, kemudian memasukkan daripada pohon rambut, yang humbi rambut. Sekiranya kalau rambut tu ada rambut lah. Supaya tengok, dia katanya maka adalah yang demikian itu hampir kepada percaya dengan sampai air, dan lagi lebih menjauh daripada berlebih-lebih melampaui pada menyucurkan air, menuangkan air. Jadi apabila maka adalah demikian itu menyungguh-nyungguh dan menyelat. Maka adalah demikian itu menyungguh-nyungguh pada tempat berlipatan dan menyelat itu hampir kepada percaya dengan sampai air. Terlebih dekat, terlebih senang kepada kita nak percaya dengan sampai air kepada tempat yang berlipat, tempat rambut-rambut tadi. Jadi maknanya apabila kita tuang air itu, kita rasa puas hatilah. Katanya air dah rata kepada tempat yang berlipat-lipat tadi,
Artinya tempat yang rambut yang tebal, bulu yang tebal tadi, kita rasanya puas hati, kita rasa yakin katanya air dah meratai. Sebab di situ dah basah. Dia di situ dah basah. Maka dengan sebab dia dah basah tu, apabila air lalu, dia bergeraklah. Dia sampai air lah. Tu tujuannya nak bagi jadi begitu. Tujuan disuruh kita mengamati pada segala perlipatan badan dan menyelak kat bulu rambut, artinya bulu kat muka, bulu kat seluruh badan, supayanya begitulah. Dan lagi terlebih jauh daripada melebih-lebih menyucurkan air. Maknanya tak jadi menjauh daripada guna air banyak. Jadi boleh kita menjimatkan air pada cucur air, pada metuangkan air kat badan. Jadi maknanya kita buat begitu, jimatkan air. Jadi tak payah tuang banyak lah. Tuangan tu tak mesti banyak. Sebab tempat yang susah nak sampai, kita dah dibasahkan di situ. Jadi air senang nak sampai. Tak sama kalau kita tuang dengan keadaan tempat berlipat-lipat tu yang kering-kering, tidak dibasahkan dulu, jadi susah nak sampai, maka kena pakai air banyak. Kena guna air banyak untuk nak meratai. Maka kalau kita buat begitu, maknanya jauhlah kita, lepaslah kita daripada banyak menggunakan air. Maknanya jadi jimatkanlah jimat air itu. Itu setengah daripada sunat. Selepas pada itulah, selepas pada kita mengamati, menyungguh-nyungguhkan pada tempat perlipatan badan, dan kita menyelakkan segala bulu rambut, bulu-bulu dan rambut-rambut kat badan, kat kepala, kat muka, selepas itulah barulah kita mulai mandi. Kemudian hendak diruskan, tuanglah. Dirus, cucur, tuang, lebih kurang maknanya. Kemudian hendaklah diruskan kepalanya. Ni mulai mandilah. Lepas tu niatlah. Tak payah cerita dah tu masalah niat. Maka cara kita nak mandinya, kita nak mulai dirus kat mana, nak mulai tuang kat mana, nak mulai cucur air kat mana. Maknanya nak mulai niat kat mana lah. Kemudian hendaklah diruskan kepalanya. Kita mulai di situ. Niat di situlah. Sudah kat kepala, apabila meratai kat kepala, kemudian pada pihak kanan di hadapan. Sebelah dada lah. Kanan dulu. Kanan sebelah depan. Dah. Kanan sebelah depan. Begini dulu. Sini dulu. Dan pihak belakang, kanan sebelah belakang, kita tuang. Selepas pada kepala, selepas pada kita tuang kat kepala, meratai kat kepala sampai ke muka, sampai ke leher lah. Ke semua tu maknanya dimaksud dengan kepala tu, maknanya bukan sakat tumbuh rambut sajalah. Kita mulai tuang, mulai dirus tu pada kat kepala, maknanya sampai ke leher lah. Maknanya termasuk muka-muka, termasuk telinga pun masuk ke semua tu dalam kata kepala. Habis tu leher pun dah sampaikan air, dah meratai ke semua, maka kemudian pada pihak kanan di hadapan badan. Selepas tu pihak belakang kanan juga sebelah belakang. Maka sebelah kiri pula, dia makin jauh. Mana dahulukan depan, kemudian belakang. Selepas pada tu sebelah ni pula. Sebelah ni pula, sebelah depan, sebelah kiri, sebelah depan, kemudian diikuti sebelah kiri, sebelah belakang. Kemudian belakang depan, kat dada, kat belakang kita dah dirus ke semuanya. Kemudian
Kemudian daripada kat depan badan, kat dada, kat belakang dah sampai, sampaikan air. Kemudian apa dia? Didirus hingga kakinya. Lepas tu turunlah sampai ke kaki. Dah kaki, mana sampai ke kaki, sampai ke hujung kaki lah. Dari atas. Dari atas hingga ke kaki. Maknanya kita mulai di kepala, turun dari atas sampai ke kaki. Maksudnya begitulah. Dia ini terlebih jimatkan air. Tapi kalau kiranya memadai, kat mana-mana pun memadai kan. Mulai kat kaki naik kat kepala pun memadai. Sah ke semua sebab satu anggota seluruh badan tu dikatakan satu anggota mulai kat mana dulu pun boleh. Tapi yang sunatnya kita mulai di kepala turun sampai ke kaki. Kerana kenapa disunatkan buat begitu? Kerana mengikut bagi perbuatan Nabi SAW. Kita buat begitu maknanya kat kepala, apabila selesai kat kepala, kat dada sebelah depan, kat dada sebelah depan, sebelah depan kat kanan, sebelah depan sebelah kanan, sebelah belakang sebelah kanan, depan kiri, depan belakang kiri, turunlah sampai ke hujung kaki. Maka cara yang buat begitu ke semuanya mengikut cara mandi Nabi SAW. Itu dia katanya bersalahan pada mandi mayat. Jadi kita mandi tadi macam mana? Selepas pada kepala, depan kanan, belakang kanan. Depan kiri, belakang kiri. Mana depan, belakang. Depan, belakang. Kemudian terus sampai ke kaki. Itu tak sama dengan mandi mayat. Tak sama dengan mandi mayat. Maka disempurna, ini masalah mandi mayat. Maka disempurnakan pihak depan, pihak hadapan, kemudian sebelah belakang. Kalau kita mandi mayat tu, kali pertama kita melentangkan mayat. Kita meletakkan mayat, maka kita sampaikan air, meratakan air sebelah depan. Jadi mayat tu tidak meletang, mulai di kepala sampai ke kaki. Sebelah depan saja. Maknanya muka, kepala, muka, leher sebelah depan, dada, paha sebelah depan sampai ke kaki. Kemudian kita mengiringkan akan mayat itu, maka tuang pula dia mandi mayat tu tamanya ini depan ini depan, dada, ini belakang. Kita mulai daripada kepala sampai ke kaki. Kemudian kita mengiringkan akan mayat tu di atas lambung kiri. Balik. Supaya lambung kiri kat bawah, lambung kanan kat atas. Maka tuang pula di sini. Tuang sebelah belakang. Kemudian balik pula, maknanya lambung kanan sebelah bawah, lambung kiri sebelah atas. Tuang pula di situ. Tapi itu cara kita memandikan mayat. Kenapa masalah mandi mayat tu meratai sebelah depan dulu daripada belakang? Kerana susah payah membalik-balikkan mayat. Sebab susah kita nak membalik-balikkan mayat, nak belakang depan macam kita mandi janabah tadi tu, ada depan, kanan belakang, kanan kiri depan, kiri belakang. Susahlah nak buat banyak tu. Jadi mana sterik, meratakan sebelah depan sterik, kemudian belakang pula. Itu itu kalau kita mandi mayat.
Maka jika dikerjakan seperti kaifiat mandi, itu memadai. Maka jika dikerjakan seperti kaifiat mandi, itu memadai. Maka segala perkara itu hendaklah kita peliharakan dia. Kerana yang demikian itu tertib yang disunatkan pada mandi. Dia katanya, maka jika dikerjakan. Maka jika dikerjakan seperti kaifiat mandi. Yani, seperti kaifiat mandi itu. Yani mandi mayat. Mandi itu mandi mayat. Kalau kita mandi janabah, kalau kita mandi, tapi tak payah tafsir, mandi itu. Jadi maknanya kita mandi janabah ikut cara mandi mayat. Artinya memandikan mayat ikut cara mandi janabah. Begitu. Kita mandi janabah ikut cara mandi mayat. Macam mana? Depan saja. Depan sampai kaki. Lepas tu belakang sampai ke kaki. Ikut cara mandi mayat. Janji meratai, memadai. Atau mandi mayat ikut cara orang mandi janabah. Kat kepala, depan kanan, depan kiri, depan kanan, belakang kanan, depan kiri, belakang kiri, maka semuanya memadai. Sebab naknya meratai air memadai. Buatlah cara mana-mana sekalipun. Tapi dia katanya maka segala perkara itu yang disebut tadi, hendaklah kita peliharakan dia, kita jagakan dia, mana kita buat mengikut cara yang tadi. Kerana yang demikian itu tertib yang disunat pada mandi. Yang katanya mulai di kepala, apa tu depan kanan, belakang kanan, depan kiri, belakang kiri. Seperti sebut tadi itu tertib yang disunat. Tertib kita mendiruskan, menuangkan yang disunat yang ikut cara Nabi SAW. Kalau tilik kepada memadai, janji merataikan air seluruh badan, memadailah. Buatlah cara mana-mana sekalipun. Habis. Dan demikian lagi sunat mandi menggosok-gosok barang yang sampai tangan pada badannya, pada tubuhnya, supaya memeliharakan, kata Imam Malik, wajib bergosok-gosok. Dan demikian lagi, sunat mandi. Maknanya setengah daripada sunat yang dikerjakan, perkara yang disunat kerjakan pada masa kita mandi. Sunat mandi mana perkara-perkara, setengah daripadanya setengah daripada perkara-perkara yang sunat yang sunat kita kerjakan pada ketika kita mandi, menggosok-gosokkan barang, yakni tempat kat badan kita lah, barang tempat badan kita, kat badan kita, barang mana yang sampai tangan, pada tubuhnya, pada badannya. Jadi setakat sampai tangan, sunat kita gosok ke semuanya. Setakat sampai walaupun belakang sekalipun, sekiranya sampai tangan kita untuk kita nak gosok, maka sunat kita gosok ke semuanya. Tak kira di kepala, di muka, mana seluruh badan lah. Kira katanya mana sampai tangan, gosoklah. Maka sunat di sini dia kata supaya disunat sunat gosok ni kenapa? Kerana supaya memeliharakan, nak jaga, nak mera'i. Supaya melihara, mera'i, akan kata Imam Malik wajib bergosok-gosok. Jadi kalau kita mandi tidak bergosok, tidak gosok-gosok kat badan, maka di sisi mazhab Maliki tidak sah mandi kita. Walaupun sah di dalam mazhab Syafi'i, tapi di sisi Imam Malik dia kata mandi kita tidak sah. Maka lebih baiknya kita bagi sah segala mazhab.
Jadi maknanya mandi kita kalau tanya semua ulama dia kata sah. Tanya Imam Malik kata kau gosok ke tidak? Contohnya kalau kita tanya saya mandi janabah, Imam Malik tanya kau gosok ke tidak tempat yang sampai tangan, kita jawab tak gosok. Imam Malik jawab kata engkau mandi kau tidak sah. Soalnya begitulah. Tapi kalau mengikut mazhab Syafi'i sunat tak wajib menggosok janji sampai air walaupun dengan tidak menggosokkan sekalipun. Mazhab Syafi'inya begitu, macam wuduk juga. Wuduk pun dalam mazhab Malik, mazhab Maliki wajib menggosokkan. Kalau tidak sah walaupun sampai air dengan tidak gosok sekalipun, maka gosok tu wajib dalam mazhab dia. Mazhab kita tak janji sampai air. Kalau boleh sampai air dengan tidak gosok, maka gosok tu tak wajib, bahkan sunat. Malaikat tak boleh meratai air, malaikat dengan gosok, itu wajib lah. Dalam mazhab kita, gosok tu, kalau tak sampai air, malaikat dengan gosok, maka gosok tu wajib. Kalau boleh sampai air dengan tidak gosok, maka gosok tu sunat. Tapi dalam mazhab Maliki, gosok tu adalah wajib. Sampai air, atau tidak sampai air malaikat dengan gosok, maka wajib semata-mata. Maka untuk nak meraihkan khilaf, maka disunatkan. Supaya katanya, yang kata wajib pun sah, yang kata wajib bergosok, dia hukum kata mandi kita sah. Yang kata tak wajib gosok pun kata mandi kita sah. Jadi mana segala perbuatan kita tu, semua segala imam-imam, segala ulama katanya sah. Jangan tak naklah katanya sah pada mazhab kita, mazhab lain tidak sah. Sebab tu kita meraihkan khilaf. Sebab tu ketika ambil wuduk sunatnya meratai seluruh kepala. Sebab nak meraihkan khilaf. Dan demikian lagi sunat meniga-nigakan daripada membasuh dan bergosok dan menyelat sekalian rambut. Maka untuk hari ini kita akhir di situ. Dan demikian lagi. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا بنورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نستدعوك ما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه فردد علينا وافتح إلى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Nak Baba ke tu? Bawang. Tak nampak sikit. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nama apa Baba? Nama apa tu? Assalamualaikum. Terima kasih, Baba.